Assalamualaikum everyone. Hari ni saya Siti Mariam binti Aminuddin. Hari ni saya akan membincangkan tentang tajuk saya hari ni, iaitu bincangkan langkah-langkah pengawalan penyakit kusta yang dilaksanakan oleh British pada tahun sebelum 1940. Okey. Sebagai pengenalannya, penyakit kusta pada waktu itu dikaitkan dengan kepercayaan agama, seperti sumpahan atau terkena kutukan Tuhan. Pada waktu tu penyakit kusta ni merupakan salah satu penyakit tropika yang sangat ditakuti ramai, dan penderita kusta pada waktu itu dipinggirkan oleh keluarga dan masyarakat. Sebab waktu itu diorang terlampau takut, sebab lagi pun penyakit kusta ni sangat mengerikan sebab dia menunjukkan kesan-kesan yang sangat ketara, seperti yang akan ditunjukkan kepada saya kejap lagi. Dan penyakit kusta ni juga dia dipanggil sebagai Hansen's disease atau lebih dikenali sebagai leprosy lah. So kalau orang cakap leprosy tu sebenarnya kusta. Okey, kusta ni dia dibawa oleh satu bakteria ni yang bernama Mycobacterium leprae, yang merupakan bakteria yang membawa penyakit kusta ni. Penyakit kusta ni merupakan salah satu penyakit yang berjangkit, dan dia bukan penyakit yang diwarisi. Bakteria ni membiak dengan perlahan. Dia perlahan je, dia gerak perlahan. Tanda-tanda pun mungkin tanda-tanda untuk menunjukkan dia tu ada penyakit kusta mungkin mengambil masa dalam 2 hingga 5 tahun. Tak cepat untuk dia bertindak untuk dapatkan kesan tu, semua lambat lah. Lepas tu penyakit kusta adalah penyakit bawaan daripada udara, iaitu airborne. Ia merebak melalui titisan udara. Bila seorang pesakit atau yang terkena penyakit kusta ni, bila dia bersin ke, bila dia batuk, titisan yang mengandungi bakteria tersebut dilepaskan ke udara kan, and then penyakit ni boleh merebak bila ada orang keliling dia yang hirup udara tu. Penyakit ini boleh bagaimanapun tidak mudah untuk untuk dapatkan penyakit kusta ni lah. Sebab badan kita ni 95% imun kebal dengan bakteria kusta ni. So sebab tu susah untuk kita dapatkan, untuk kita terkena, untuk dijangkiti dengan penyakit kusta ni. Penyakit kusta ni dia tak merebak melalui luka-luka ke, dia tak yang terdapat dekat badan-badan penyakit kusta. Bila kita berpeluk dengan dia pun, benda tu tak akan tersebar pun, sebab dia tersebar melalui bila diorang bersin atau diorang batuk udara, airborne. Okay. And then penyakit ni dia akan menyerang mata, menyerang sistem pernafasan, yang akan menyebabkan someone tu buta, yang akan menyebabkan kecacatan pada muka, anggota badan. Sebab dia menunjukkan kesan yang ketara lah, macam saya cakap tadi. Dia muka diorang ada ketul-ketul, and then maybe tangan diorang kadang-kadang bila diorang lambat untuk dirawat atau langsung tak dirawat, kadang-kadang penyakit tu dia boleh menyebabkan jari hilang, jari diorang. Selain itu, penyakit ni juga adalah disebabkan pembawaan daripada imigran yang datang untuk memenuhi keperluan pekerjaan. Macam India dibawa masuk sebab diorang nak memenuhi keperluan dalam perladangan, China untuk pelombongan, dan orang Indonesia. Disebabkan kemasukan diorang ramai itu menyebabkan penyakit ni tersebar dengan cepat dekat tanah Melayu ni. Okey, oleh disebabkan itu pihak British pada itu yang sedang memerintah tanah Melayu, diorang buat membuat beberapa langkah pengawalan untuk mencegah penyakit ni daripada terus menular. Satu langkah pengawalan dibuat oleh British pada ketika itu ialah satunya dia menubuhkan
penubuhan pusat kawalan kusta negara atau lebih dikenali sebagai Sungai Buloh Leprosy Settlement. Sebelum adanya yang dipanggil PKKN. Okey, sebelum adanya PKKN ni, antara penempatan leprosi dekat Malaysia, dekat tanah Melayu ketika itu seperti Pulau Jerojak, kat Pulau Pinang, Pulau Pangkor, tempat Charles Brooke Memorial Hospital dekat Sarawak dan Sungai Buloh. Sungai Buloh ni Sungai Buloh tu lah antara penempatan itulah penempatan baru kawalan kusta ni yang digelar sebagai PKKN ni lah, Leprosium Sungai Buloh. Leprosium Sungai Buloh ni dibuka secara rasmi oleh Dr. Gordon Alexander Ryrie, penguatkuasa perubatan pertama yang merasmikan pembukaan ini, iaitu pada 16 Ogos 1930. Pusat Sungai Buloh ni, pusat kusta ni, dia meliputi kawasan yang luas. Sebenarnya PKKN ni sebenarnya dia terletak dekat satu lembah. Lembah ni antara dua yang terletak dekat sungai. Dia kawasan tu luas lah, iaitu seluas 562 ekar yang berbukit rendah dan PKKN ni antara yang terbesar dekat Commonwealth Britain selepas Filipina yang dibuka. Okay. Penempatan Sungai Buloh ni dibina lahir daripada konsep self-supporting community yang dikemukakan idea tu oleh Dr. Travers. Dia anggap sebab dia anggap pesakit yang ditempatkan di tempat tu, di PKKN ni, diorang perlu wujudkan satu komuniti yang sendiri. Dekat situ pelbagai kemudahan yang disediakan. Lepas tu PKKN ni antara tempat menempatkan hospital dan adanya kemudahan yang dianggap moden lah pada ketika itu. And then pesakit dekat sini dia akan menerima rawatan yang menyeluruh, perubatan dan lengkap dengan segala kemudahan. Okey, ni macam saya cakap, penempatan tu terletak di kawasan lembah antara dua sungai yang dikelilingi dengan kawasan hutan, bukit, dan pada ketika itu disebabkan ramai yang ditempatkan dengan Sungai Buloh, sampaikan diorang anggap tempat tu the Valley of Hope. Maksudnya diorang yang duduk dekat situ menganggap tempat untuk diorang, sebab diorang habiskan sisa hidup diorang dengan hidup dekat situ macam-macam dia buat. Sebab dekat sini terdapatnya tempat tinggal diorang, and then macam satu masyarakat, macam satu tempat hidup masyarakat. Cumanya kat situ ramai pesakit lah kan. And then tempatan ini bukan sahaja hospital, tetapi terdapat juga tempat tinggal pesakit, ladang dan kawasan hutan. And then selain itu, penempatan ini memiliki sebuah rumah sakit dengan 855 tempat tidur, penempatan kusta lama dengan 2000 chalet, dan blok pentadbiran dan unit penyelidikan yang untuk unit penyelidikan tu untuk diorang, untuk pakar-pakar berubatan untuk melakukan penyelidikan yang rapi tentang untuk wujudkan ubat untuk menghasilkan ubat penyakit kusta. And then tempat tinggal pesakit tu dibangun bersama kemudahan seperti balai polis, seperti pejabat pos, balai bomba, dewan perhimpunan, pusat pemulihan kelab rekreasi, kilang jahit, adanya masjid, adanya church, adanya kuil Cina, adanya sekolah yang masa tu adanya
anak-anak pesakit akan disekolahkan dekat dalam tu, iaitu yang dipanggil sekolah Travers. Dan ada juga penjara untuk diorang yang langgar peraturan. Okey, langkah kedua yang dilakukan oleh pihak British untuk mengawal penyakit kusta daripada terus menular ialah langkah kuarantin atau pengasingan. Langkah kuarantin, okey, satu iaitu mengasingkan pesakit ada salah satu usaha British dah lama dah. Sebab dulu sebelum adanya kusta, banyak penyakit tropika yang hadir, yang datang ke tanah Melayu ni. Malah seluruh dunia ada dijangkiti dengan pelbagai penyakit seperti malaria, kolera, hipertensi, apa lagi, banyak kusta antaranya. And then langkah kuarantin ni sebenarnya dah lama digunakan oleh pihak British, dan dia aplikasikan juga dekat tanah Melayu ni untuk menghalang penyakit kusta daripada terus merebak. And then pada masa lalu, kusta ni dianggap satu penyakit yang tak dapat disembuhkan. Jadi kerajaan British ni mengenakan dasar pemisahan yang ketat terhadap penyakit kusta dengan mengkuarantinkan mereka dalam tempoh masa yang ditetapkan lah. And then diorang akan dikuarantin dalam dekat tempat-tempat leprosia dekat tanah Melayu yang ada pada ketika itu. Sebenarnya peruntukan kuarantin ni dia melibatkan mostly lah, dia melibatkan buruh-buruh asing yang masa tu ramai datang ke tanah Melayu. And then disebabkan diorang punya kemasukan yang terlampau ramai untuk memenuhi keperluan pekerjaan dekat tanah Melayu ni, China, India dan Indonesia, diorang punya kesihatan akan disaring. Macam kita lah sekarang ada COVID-19, orang yang datang daripada orang yang masuk ke tanah Melayu, diorang akan diasingkan dulu dalam tempoh masa yang diberikan, dan diorang akan disaring kesihatan diorang untuk pastikan diorang tidak ada sebarang penyakit kusta and so on. And then okey, itulah. Lepas tu disebabkan tu juga oleh kerana itu pemasukan mereka ni lah menjadi sebab kesihatan perlu disaring. Peruntukan kuarantin ini penting. Sebab nak kenal pasti penyakit yang berisiko tinggi. Itu untuk diorang pastikanlah, bagi pastikan yang diorang ni betul-betul sihat, masuk buat kerja dengan tidak menyebarkan sebarang penyakit. And then dengan adanya sistem kuarantin ni, bila diorang disaring, bila kita kenal pasti apa penyakit dia, and then kita boleh dengan segera kita boleh prevent penyakit tu dengan cepat. Daripada dia masuk terus buat kerja, and then dia bercampur dengan orang ramai, dan dia akan menghasilkan satu penyakit yang orang ramai akan berjangkit. Okay. Antara langkah kuarantin utama pada ketika itu adalah dengan mengenakan tempoh pengasingan bagi kapal-kapal yang datang berlabuh dekat tanah Melayu ketika itu, dan anak-anak kapal, barangan yang datang dari pelabuhan asing yang disyaki ditulari penyakit wabaknya. Beralih kepada poin yang seterusnya, iaitu anak-anak pesakit kusta akan diasingkan. Setelah pasangan suami isteri dekat Sungai Buloh, iaitu pusat kawalan kusta negara, bila diorang ada anak, bila anak tu dilahirkan, pesakit jururawat, nurse dekat sana akan ambil bayi tersebut dan akan diasingkan daripada ibu bapa mereka. Bayi yang diambil akan diasingkan secara ketat dan dilarang sama sekali untuk tinggal dengan ibu bapa mereka sebab takut dan bimbang
jika anak-anak tersebut akan dijangkiti dengan penyakit-penyakit kusta tu daripada ibu bapa mereka. Jadi namun even though macam tu, belum ada lagi kes bayi yang dilahirkan oleh pesakit kusta mendapat penyakit yang seperti ibu bapa mereka, sebab penyakit ni bukan penyakit yang diwarisi tapi penyakit yang berjangkit. Jadi Sungai Buloh ni telah mendirikan, jadi Sungai Buloh PKKN ni telah menubuhkan satu pusat untuk tempat tinggal bayi tersebut, iaitu yang dinamakan Babies Home. Okey, setelah bayi tu dilahirkan, ibu bapa mereka berhak untuk mendapat keizinan lah untuk melihat anak-anak mereka, untuk melihat anak yang dilahirkan, tapi dihadkan selama sejam saja. And then bila dah sejam tu diorang tak boleh tengok lagi, dan after 6 bulan baru diorang boleh tengok anak mereka. And then after 6 bulan tersebut diorang diinformkan supaya cari saudara mara atau keluarga-keluarga diorang yang boleh jaga bayi tersebut, kerana pihak hospital tidak akan menanggung bayi tersebut. Atau jika tak ada saudara mara yang mampu nak jaga bayi tersebut, maka bayi-bayi tersebut akan dihantar kepada pusat kebajikan masyarakat untuk dihantar ke sana dan akan dibesarkan oleh pihak kebajikan masyarakat tersebut. Okey, secara kesimpulannya jika dahulunya penyakit kusta ni tak ada ubat khusus untuk penyakit ni, tapi sekarang dah ada wujudnya ubat-ubat yang mampu merawat penyakit-penyakit ni, disebabkan adanya pusat penyelidikan perubatan yang daripada pakar-pakar perubatan yang menghasilkan ubat seperti ubat Depsons yang saya kata tadi. Dan pada masa kini sudah jarang sangat kita temui penyakit ni dekat Malaysia, sebab atas kawalan-kawalan yang ketat yang dilakukan oleh pihak British pada ketika dia memerintah negara kita, sampaikan penyakit ini dapat dibendung dengan daripada terus menular. And then sebenarnya penyakit yang datang dekat negara kita ni, penyakit berbahaya sebenarnya, telah menjadikan diri kita supaya lebih jaga kesihatan, jaga kebersihan diri kita, dan menyuruh kita untuk melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala supaya menghindarkan diri kita daripada berpenyakit, supaya dihindarkan daripada dijangkiti penyakit-penyakit yang berbahaya yang mungkin membawa kepada kematian. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.